Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah semuanya? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat. So bagaimana kita pada hari ini sudah bersedia untuk mengikuti pengajian kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa. Saya tak ingat nama kita. Kita Ad-Da'wa Ad-Dawa kita. Lama juga kan cuti kan? 2 minggu betul tak? Cuti 2 minggu. Hari tu tak ada kuliah, kemudian cuti hari raya. Dan hari ni kita sambung kembali pengajian kita. Alhamdulillah Allah berikan kesihatan kepada saya dan Allah juga memberikan kelapangan masa kepada kita semua untuk mengikuti pengajian pada hari ini. Baik muslimah, hari ini kita akan menyambung perbincangan kita berkenaan dengan doa. Dalam bab 1 kita yang kita mulakan dalam kitab ini membincangkan secara tuntas ataupun secara terperinci berkenaan dengan doa, syarat-syarat doa, adab kita berdoa, doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana doa tersebut terkandung dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi pada hari ini kita akan masuk kepada perbincangan yang baru, saya kira, perbincangan yang baru, iaitu kita berada di muka surat 33, iaitu pada topik kita doa laksana senjata. Doa laksana senjata. Baik, dalam topik ini saya tidak pasti saya tidak pasti kalau sekiranya di sana muka suratnya sedikit berbeza sebab saya 33. Tapi kalau mungkin ada di kalangan jemaah kitabnya cetakan yang versi baru, pasti halamannya wallahu a'lam halaman yang keberapa. Cuma di sini jika sekiranya halamannya berbeza dengan kitab ustazah, cuba cari poin kita F. Okey? F, kemudian tajuknya doa laksana senjata. Doa laksana senjata. Cuma di skrin ustazah ni sudah letak doa umpama senjata lah. Okay, tapi kalau dalam kitab kita, doa laksana senjata. Baik muslimah, kita baca sedikit perbincangan kita pada hari ini. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dalam kitab beliau, ketika beliau membincangkan berkenaan dengan topik ini, beliau buka perbincangan tersebut dengan satu perenggan yang menyebutkan bahawasanya doa dan ta'awudz, iaitu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari sesuatu memiliki kedudukan sebagaimana layaknya senjata. Doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ta'awuz. Ta'awuz ni apa muslimah? Ia adalah doa yang mengandungi permohonan. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada sesuatu. Kalau berkenaan dengan doa, kita dah
maksudnya doa-doa yang makthur daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW, kita dah banyak kongsikan berkenaan dengan doa-doa tersebut. Antaranya boleh buka semula pada muka surat 23 contohnya, pada topik kita waktu-waktu terkabulnya doa. Dalam topik tersebut, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah telah berkongsi kepada kita dengan doa-doa yang mana Nabi SAW sebutkan bila kita berdoa dengan doa tersebut, maka potensi untuk dikabulkan doanya adalah besar. So kita ada bincanglah berkenaan dengan doa berkaitan dengan Ismullahil A'zam kan. Kemudian ada juga doa berkenaan dengan doa Nabi Yunus alaihi salam. Ada doa-doa yang Nabi SAW baca ketika Nabi dalam keadaan sedih. Antaranya Ya Hayyu Ya Qayyum. Kita dah bincangkan berkenaan dengan doa itu. Kemudian kita ada berkenaan dengan doa yang Nabi baca, yang Nabi ajarkan kepada para sahabat berkenaan dengan ketika ditimpa musibah. Contohnya kalau dalam muka surat Ustazah di sini, muka surat 29 Nabi SAW mengajarkan kepada kita dengan doa La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi wa tabarakallahu rabbul arshil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay. Kemudian ditutupi dengan satu perbincangan doa yang sedikit panjang, iaitu Allahumma inni abduka bnu abdika bnu amatika, sampailah ke akhir doa itu. Jadi doanya juga telah saya kongsikan di dalam perbincangan kita yang saya pun tak ingatlah ke sesi yang keberapa dalam sesi yang keberapa. Tetapi ada, kalau sesiapa yang tidak ada kitabnya, saya ada kongsikan nota di skrin pada masa kita bincangkan. Mungkin boleh kembali ke Facebook ataupun YouTube Masjid Kampung Siglap untuk mencari di mana letaknya perbincangan yang dah kita bahaskan pada minggu-minggu yang lepas. Berkenaan dengan doa-doa yang Nabi kata bila kita baca, insya-Allah potensi untuk dikabulkan adalah besar. Jadi di sini ada lagi satu ungkapan kata yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam topik kita, iaitu doa laksana senjata. Di samping doa, beliau juga mengatakan bahawa kita ada ta'awudz. Ta'awudz ini juga merupakan bentuk doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi doa ni dia lebih spesifik sedikit, ada pengkhususan di dalam ungkapan doanya, yang mana ia merupakan doa yang kita baca untuk kita minta perlindungan kepada Allah daripada sesuatu. Selalunya bila kita minta perlindungan kepada Allah daripada sesuatu ini adalah perkara-perkara yang tidak baik. Okey, perkara-perkara yang tidak baik. Jadi dalam kitab kita ini dia tidak nyatakan apakah bentuk ta'awuz itu. Makanya, baik, dalam perbincangan kita pada hari ini, saya berikan contoh yang boleh kita ambil. Di sini, saya ada letakkan berkenaan dengan ta'awuz. Jadi ta'awuz yang pertama, sebagai contoh yang boleh kita baca untuk kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ialah ta'awuz yang inilah. Okey. Berkenaan dengan orang yang singgah di satu tempat, jadi dia minta perlindungan kepada Allah. Apa kata Nabi dalam hadis ini? Nabi kata begini, Muslimah, man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dhalik. Siapa yang singgah pada satu tempat kemudian dia berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang warna merah doanya, kalau bahasa Arab yang warna merah. Jangan pula nanti baca daripada man tu kalau baca daripada man tu bukan doa, itu hadis Nabi. Jadi sebab tu dalam slides ini Ustazah letakkan ia dengan warna merah. Jadi dapat dibezakan mana satu doa, mana satu sabda Nabi SAW. Jadi dalam hadis ini, Nabi ajarkan kepada kita dengan satu doa. Yang mana doa ini adalah bentuk permohonan, permohonan yang kita panggil macam mana perlindungan lah. Bentuk perlindungan yang kita mohon kepada Allah agar Allah lindung kita
daripada perkara yang tidak baik. Bila dibaca doa ini ketika kita singgah ke satu tempat, mungkin kita masuk ataupun kita sampai ke satu tempat yang mungkin sekarang ni dah tak boleh travel lah ya Muslimah. Sekarang ni nak travel pun dia tak jadi apa nak travel. Tetapi boleh kita lah kalau kita pergi ke mana-mana tempat tu mungkin agak tidak berapa menyenangkan, mungkin keadaannya ataupun suasananya mungkin ia mengerikan dan sebagainya, boleh saja kita baca doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita ini. Jadi Nabi kata begini, dalam doa ini adalah bentuk ta'awuz, yang mana maksudnya aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. A'udzu bikalimatillahi tammah. Ini maksudnya aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaqa. Ataupun kalau kita nak matikan belakangnya, min syarri ma khalaqa. Dari keburukan apa sahaja yang dia ciptakan. Ataupun apa sahaja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Apa kata Nabi SAW bagi mereka yang membaca doa ini? Nabi kata, tidak akan ada yang membahayakannya hingga dia pergi dari tempat itu. So ini Nabi ajarkan kepada kita. Sesiapa yang sampai ke satu tempat, kan mungkin kita pergi travel, kita baru masuk ke satu hotel lah, ke check-in hotel. So biasalah kita dengar kan, hotel ni kadang ada hantu. Saya tak tahulah kan, ada ke tidak. So far saya pernah jugalah kena sikit-sikit kan, gangguan sikit-sikit ni bila kita masuk ke bilik hotel tu. Tapi yang penting, Nabi ada ajarkan kepada kita. Bila kita sampai ke satu tempat, masuk ke satu rumah ataupun kita lalulah di tempat yang mungkin menakutkan. Kita lalu ada pokok besar dan sebagainya. Kita doa. Doa ni ialah doa kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Jangan pula kita pergi minta dengan datuk nenek yang jaga pokok tu kan. So kadang-kadang kita selalu ajar kepada anak kita, ingat nanti kalau lalu kat pokok tu minta izin dulu, kita ajar benda-benda yang bukan-bukan kepada anak kita. So anak kita ajar kepada anak dia ajar kepada anak dia. Dah jadi amalan keturunan mengajar minta izin dengan nenek penjaga pokok. Sekarang ini bila kita nak minta ta'awuz ni atau bentuk perlindungan kita, ia perlu minta kepada Allah. Sebab meminta perlindungan ataupun kita panggil meminta satu perlindungan daripada perkara-perkara bahaya, ia perlu dipanjatkan kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini bukan kita kata dalam agama kita tak pernah ajar. Nabi SAW lama dah ajar kepada kita dengan doa-doa yang dipanggil sebagai sahih. Doa yang betul, doa yang tepat untuk kita baca pada keadaan-keadaan tertentu. Jadi di sini bila Nabi SAW mengajarkan kepada kita, maka ia merupakan satu amalan yang wajar untuk kita amalkan. Betul tak? Daripada kita buat perkara-perkara yang tidak seharusnya. Contohnya minta perlindungan kepada penunggu pokok, kan, penunggu perigi dan sebagainya. Wallahualam lah ya, saya harap tidak ada di kalangan muslimah kita yang melakukan sedemikian lah yang mengikuti kuliah kita pada hari ini. Kalau ada tu, tukar-tukar lah ya doanya. Janganlah kita masih lagi minta dengan nenek jaga pokok dan sebagainya. Tantang nenek tu pun ketahukan kita, alah dia minta dengan aku macam itulah kan. Okey, baik. Terusnya kita pergi kepada ta'awuz, bentuk ta'awuz kita yang kedua ataupun contoh yang boleh kita bincangkan pada hari ini berkenaan dengan ta'awuz. Baik, seterusnya kita lihat. Kita ada yang kedua di sini ialah berkenaan dengan a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Okey, baik muslimah. Dalam doa ini kita lihat ada satu bentuk doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang mengandungi ciri-ciri ta'awuz, iaitu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam doa yang kedua ini ia sebenarnya doa yang Nabi bacakan kepada cucu baginda, iaitu Hasan dan Husain.
Nabi baca doa ini, A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan. Hamma ni maksudnya adalah binatang berbisa. Sebab kadang-kadang kita ni tak nampak binatang berbisa yang ada di sekitar kita. Mungkin kita duduk dalam bas, tiba-tiba ada lipan ke apa kan, kita tak perasan dia ada binatang tu jalan di bahagian bawah tu kan. Tiba-tiba pula dia sengat kita. So ni na'udzubillahi min zalik lah ya. Itu pernah berlaku kepada rakan saya lah ketika kami sedang belajar lah dulu. Kesian. Tapi alhamdulillah sempatlah dibawa ke klinik dan akhirnya sengatan tu dapat dikeluarkan oleh doktor. InsyaAllah tabarakallah lah kita mengambil tindakan yang cepat untuk hal yang sedemikian. Cuba bayangkan kalau kita tak dapat detect benda apa yang gigit dan sebagainya. Bukankah itu memberikan ataupun memberikan kesan yang berbahaya kepada diri kita? So di sini ya muslimah, kita lihat dalam doa ini Nabi ajarkan satu bentuk perlindungan yang kita tak nampak ataupun yang kita sendiri tak pasti apa benda ataupun apa perkara yang boleh memberikan bahaya kepada kita. Jadi sebenarnya ada 3 perkara yang Nabi minta perlindungan di dalam doa ini. Pertama ialah Nabi minta perlindungan kepada Allah daripada setiap syaitan yang mengganggu kita ataupun yang ada plan nak ganggu kita. Sebab syaitan ni dia memang suka plan kan, dia buat rancangan untuk mengganggu anak Adam. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah agar kita terlindung daripada sebarang rancangan yang telah diaturkan oleh syaitan untuk mengganggu kita. Baik, kemudian perkara yang kedua yang kita minta perlindungan kepada Allah di sini ialah berkenaan dengan binatang berbisa. Seterusnya kita ada yang ketiga, iaitu Nabi kata apa? Wa min kulli ainil lammah. Maksudnya dari setiap mata jahat yang mendatangkan bahaya. Ain ni maksudnya ialah kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai evil eye. Okay? Evil eye yang mengganggu ataupun yang kita panggil boleh mendatangkan bahaya kepada kita. Pandangan mata jahat orang lain terhadap kita. Jadi doa ini baik kita baca setiap hari sebagai bentuk perlindungan kita daripada perkara-perkara tersebut. Dan kalau kita rujuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW membacakan doa ini kepada cucu baginda Hasan dan Husin. Hal ini ya muslimah, kita boleh ambil ia sebagai satu dalil yang menunjukkan bahawa kita boleh baca doa ini kepada orang lain. Dan Nabi kata apa untuk doa ini? Bapa kalian iaitu Ibrahim, iaitu Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam membaca doa ini kepada anak dia. Okey, kepada anak dia. Jadi dia ada, sunnahnya itu ada bila kita bacakan kepada anak kita. So di sini ya, saya nak ambil satu poin yang penting. Bila kita nak dinding budak kecil ataupun anak kecil, gunakan cara yang betul. Iaitu gunakan doa ini untuk kita bacakan kepada anak kecil itu tadi. Tapi saya tidak menafikan doa ini juga boleh kita baca untuk diri sendiri. Walaupun Nabi buat tadi kan doanya untuk cucu baginda Hasan dan Husin, tetapi kita boleh baca juga untuk diri kita. Cuma kalau kita nak baca untuk orang lain, dia tidak menjadi masalah. Contoh mungkin pasangan kita sakit, ibu kita sakit, nenek kita dan sebagainya kan, yang memerlukan bantuan kepada kita untuk bacakan kepada mereka. Kita boleh tampil ke hadapan dan membaca doa ini untuk membantu mereka. So di situ dalilnya ada. Jadi kita, contohnya ya muslimah, bila kita nak dinding anak kecil tu tadi, tak perlu kita pakaikan anak kecil kita ni dengan tangkal. Sebab kadang-kadang kasihan saya lihat ya, ada ibu dan selalunya saya dapati kes ni berkenaan dengan hal ini, dia bukan tentang ibu itu yang nak pakaikan, nenek dia. Nenek dia punya masalah. Kan? Saya tekankan nenek dia. Nenek dia yang bermasalah kat sini. Nenek dia nak pakaikan sangat dekat cucu dia. Kadang-kadang ibu tu kata, mak, tak payah mak, kita baca doa je. Tapi nenek degil. Nenek kata, kau ni kena pakai ni, anak kau ni penat-penat, aku ambil kan untuk orang baca semua. Pakaikan, tak apa, kita tak tahu apa benda. Betul.
kita tak tahu apa benda yang boleh mengganggu anak kecil ataupun bayi, sebab mereka pun tidak ada kekuatan untuk menolak apa yang berlaku ke atas diri mereka. Tetapi kita sebagai ibu bapa, sebagai nenek ataupun datuk contohnya, kita amalkan sesuatu yang betul di dalam agama kita untuk mendinding baby itu tadi. So jangan guna perkara-perkara ataupun unsur-unsur yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu penting ya muslimah berkenaan dengan meminta perlindungan kepada Allah. Kalau kita minta kepada selain Allah, ia akan merosakkan akidah kita, keimanan kita. So ramai orang kadang-kadang mereka ni tak berapa pasti tentang hal ini. So penting. Jadi bila Nabi SAW ajarkan kepada kita dengan satu doa, ambil doa ini, baca doanya dengan sebaik-baiknya. Okay, kerana ia adalah satu keperluan untuk kita amalkan. Walaupun kita kata, Ustazah sekarang ni moden-moden ni ada ke benda-benda tak baik ni berlaku? Ada. Jin dan syaitan sentiasa ada hingga ke hari kiamat. Okay, so kita bila Nabi ajar, maknanya ia tetap relevan. Ia punya relevan apa? Dia tetap munasabah lah untuk kita amalkan setiap masa, setiap waktu, tidak kira apa jua zaman yang sedang kita berada. 2020 ke, nanti dah 2021 ke, ataupun nanti 2030 ke apa kan, doa yang Nabi ajar tetap bagus untuk kita amalkan sepanjang hayat kita. Okay, ini adalah doa ta'awuz. Contoh yang kedua saya berikan. Baik, kita masuk kepada contoh kita yang ketiga. Contoh kita yang ketiga ni adalah contoh kita yang terakhir berkenaan dengan ta'awuz. Dalam doa ini, Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat berkenaan dengan satu doa yang dibaca ketika kita rasa takut. Ya, doa ini dibaca ketika kita rasa takut. Takut tentang apa? Mungkin kita ada rasa tak sedap, mungkin kita rasa macam kita ada nampak something ke apa-apa kan. Wallahu a'lam lah nampak apa kan. Yang penting nampak something lah. Ataupun rasa tak sedap dan sebagainya yang menyebabkan kita rasa takut. Jadi, Nabi SAW, baginda mengajarkan kepada kita dengan satu doa perlindungan. Yang mana kita baca doa ini supaya kita terlindung daripada benda-benda yang nak ganggu kita tu tadi. Apa doanya? Baik, di situ saya nyatakan ya, doanya hadis daripada riwayat Abu Daud. Status hadis ini adalah hasan. Nabi ajarkan doa ini kepada para sahabat. Ketika kalau ada perkara-perkara yang menyebabkan kita takut dan sebagainya, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatini wa ayyahdurun. Boleh ya? Okey. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatini wa ayyahdurun. Maksudnya, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaannya, murkaan Allah. Maksudnya, kita dalam hidup ni kalau boleh kita tak nak buat perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah kepada kita. Perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah kepada kita ialah perkara maksiat. Jadi kalau kita buat perkara maksiat, ia akan mendatangkan kemurkaan Allah. Justru kita minta kepada Allah agar kita ni tak jadi hamba Allah yang dekat dengan kemaksiatan supaya kita tidak mendapat kemurkaan Allah itu tadi. Okey, itu satu. Kedua, dalam doa ini Nabi minta perlindungan daripada apa? Wa syarri ibadi. Dari mana? Dari dari kejahatan para hambanya. Okay, dari kejahatan para hamba ni, hamba Allah dia banyak. Dia bukan hanya semata-mata manusia. Hamba Allah jin, binatang, kan? Virus. Okay. Virus ni semua hamba Allah lah, makhluk yang ada di sekitar kita ini. Maka kita minta perlindungan kepada Allah daripada hal-hal yang tak baik yang boleh ditimbulkan
ataupun yang boleh dicetuskan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi SAW dalam doa ini, Nabi minta perlindungan daripada apa? Wa min hamazatis syayatini wa an yahdurun. Dari bisikan syaitan serta kedatangan mereka kepadaku. So sebab itu, bila kita rasa takut, bila kita ada rasa tak sedap dalam hati kita ni, mungkinlah kita rasa macam ada benda dekat belakang dan sebagainya kan, ataupun ada benda pula kat bilik ni dengan kita kan, maka kita baca doa ini. Minta perlindungan kepada Allah. Jangan minta perlindungan kepada dia. Sebab kadang-kadang ni bila kita takut, kita sampai minta perlindungan kepada makhluk itu. Kan? Kita sampai kita kata, jangan kacau saya lah kan, saya minta perlindungan daripada awak. Itu tak boleh. Okay? Itu tak boleh. Maknanya bila kita nak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diajarkan Nabi SAW kepada kita. Okey, muslimah, kita ada 3 tadi kan, contoh ta'awuz yang tidak dinyatakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya. Sengaja saya datangkan dalam perbincangan ini supaya kita sama-sama jelas apakah yang dinamakan dengan doa ta'awuz, supaya kita dapat jadikan ia senjata dalam kehidupan kita. Sebab tajuk pun doa laksana senjata. Jadi doa yang kita bacakan dan juga ta'awuz yang kita ucapkan, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kesemua itu ia menjadi senjata bagi diri kita untuk mendinding ataupun untuk mencapai hajat dan keperluan yang ada pada diri kita. Baik, terus yang muslimah, kita masuk kepada perbincangan dalam kitab kita ini. Kita berada di baris yang kedua di situ. Kehebatan sebuah senjata sangat bergantung kepada pemakainya. Tetapi sekarang ni kita dah ada senjata, kan? Namun memiliki senjata semata-mata, ia tidak menentukan adakah senjata itu boleh menjadi hebat untuk kita ataupun tidak. Kerana apa? Ia bergantung kepada diri yang menggunakan senjata itu tadi. Ya, sekarang kita ada doa ni muslimah. Doa itu senjata kita. Tapi adakah kita ni dapat menggunakan senjata itu tadi dengan sebaik-baiknya? Sebab itu tadi Imam Ibn Al-Qayyim kata apa? Ia bergantung kepada yang memakai senjata itu tadi. Bagaimana keadaan diri dia? Bukan hanya dari ketajamannya. Kita ada pisau, ia bukan hanya semata-mata bergantung pada ketajaman ataupun kehebatan pisau yang kita ada. Tetapi kalau kita tak boleh ataupun kita tak reti nak guna pisau tu pun dia tak guna. Kan? Kita mungkin boleh guna terbalik. Yelah, kalau mungkin orang tak reti sangat kan, mungkin kita boleh guna pisau tu secara terbalik dan sebagainya. Contoh, kita ada pistol, katalah kan. Kita ada pistol, tapi kita tak tahu nak guna pistol tu. Silap-silap kita tembak diri kita sendiri. Betul tak? So di sini, dia bergantung kepada pemakainya. Begitu juga dengan doa. Kita ada doa. Doa itu adalah senjata dalam diri kita. Tapi bagaimana kita nak guna senjata itu tadi? Dia boleh, senjata itu, doa tadi, dia boleh jadi hebat jika sekiranya pemakainya juga hebat. Okey, sebab itu dia kata begini. Jika senjata tersebut adalah senjata yang sempurna, tidak ada cacatnya, kan, maknanya dia tak ada sebarang kelemahan pada senjata itu. Tidak ada sebarang kekurangan pun. Lengan penggunanya adalah lengan yang kuat. Orang yang memiliki senjata itu, yang pegang senjata itu tadi, dia memiliki tangan yang kuat, atau tangan yang sasa lah kan. Okey, baik. Kemudian, serta tidak ada satu pun penghalang. Maknanya penghalang ini, dia tak buat perkara-perkara yang boleh menyebabkan kehebatan dia menggunakan senjata itu tadi menjadi menurun. Baik, seterusnya maka tentulah dia mampu dipakai untuk menghentam dan mengalahkan musuh. Namun, apabila salah satu dari 3 hal tersebut hilang, maka efeknya, atau maka kesannya juga melemah dan berkurang. Pada minggu lepas, pada minggu 2 minggu yang lalu lah, 2 minggu yang lalu sebelum kita cuti tu kan, kita bincangkan berkenaan dengan beberapa rahsia doa. Masih ingat lagi?
Saya juga ada nyatakan sebab-sebab yang boleh menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita dah kata, doa ini dia adalah senjata. Kalau kita buat perkara yang menjadi penyebab kepada tertolaknya sesebuah doa, bermakna doa yang dijadikan sebagai senjata itu tadi, dia tidak memberi apa-apa kesan kepada diri kita. Betul tak? Contohnya, doa dalam keadaan yang tidak yakin kepada Allah, kan? Doa dalam keadaan yang tergesa-gesa, doa pada perkara kemaksiatan, betul tak? Doa untuk hal memutuskan silaturahim. Hal itu dilarang oleh Nabi SAW ketika kita berdoa. Cuba bayangkan, kita sekarang dah ada senjata tadi tahu muslimah. Doa tu dah jadi senjata kita. Tapi bila kita menggunakan senjata itu tadi dengan cara yang salah, kita tak tepati syaratnya, kita tak ikuti adab-adab yang telah diaturkan dalam agama, agak-agak senjata itu tadi mampu memberi kesan ataupun tidak? Pasti tak mampu. Sebab apa? Kita dah langgar pantang dia. Kita dah langgar pantang dia tu tadi. Kan? So di sini, dia menjadi satu perkara yang penting. Di samping, kita melihat doa itu sebagai senjata bagi diri kita. Namun bagaimana kita ni yang si pemakai ni? Kita yang memakai itu kan tadi kan, dia adalah sesuatu yang bergantung juga pada diri kita. Tak boleh kita ada satu senjata kita pakai guna gini kan? Tak kena. Sebab tu tadi saya kata, contoh kita ada pistol tapi tak tahu guna, akhirnya boleh tembak diri sendiri. Ia membahayakan kerana tak reti nak guna. Kan? Mungkin kita ada peralatan-peralatan yang boleh menjadi senjata dan sebagainya, tetapi kerana ketidakfahaman kita terhadap bagaimana fungsi dia, yang menyebabkan bila kita guna, kita salah menggunakan. Maka doa juga begitu. Ia perlu digunakan pada tempat yang betul dan juga pada keadaan yang betul. Sebab itu, antara keadaan yang betul ialah kita kalau sakit hati dengan orang, boleh ke kita doa untuk kemusnahan orang lain? Boleh ke? Tapi sahaja dah zalim diri saya, apa boleh lah saya doakan biar dia kena langgar kereta? Tak boleh. Sebab itu adalah perkara yang tidak baik. Kan walaupun dia menyakiti kita. Sebab kita doa perkara-perkara yang tidak baik untuk dia. Nabi kan kata tadi, kalau doa yang nak doa dikabulkan, dua perkara perlu kita hindari. Doa perkara kemaksiatan dan juga doa untuk perkara yang memutuskan silaturahim. Dan sekarang kalau kita doa benda yang tak baik kepada kawan kita contohnya, itu adalah perkara yang dilarang. Terbaik kita doakan untuk si fulan itu tadi, yang kita kata dia dah aniaya kita dan sebagainya, doakan yang baik-baik untuk dia. Moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesedaran kepada dia. Itu lebih bagus daripada kita doa yang bukan-bukan. So di sini tak bermakna bila kita ada senjata itu tadi kita boleh guna sesuka hati kita. Kan? Bila kita ada senjata yang dipanggil sebagai doa, tak boleh kita nak guna untuk suka hati kita, tak boleh kita nak guna ikut nafsu ataupun kehendak diri kita. Sebab bila guna untuk perkara yang salah, dia akan jadi hal yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya di sini dijelaskan beginilah, kata begitu pula doa. Jika doa tersebut pada dasarnya memang tidak layak atau orang yang berdoa tidak mampu menyatukan antara hati dan lisannya. Maknanya dia tidak yakin. Bibir sebut lain tapi hati lain. Itu orang kata orang perempuan macam tu ke? Allahu'alam bisawab lah. Bibir kata tak suka tapi hati kata suka. Macam tu lah kan. Allahu'alam bisawab. Tetapi doa tidak boleh sedemikian. Dia mesti selari. Apa yang kita doakan kepada Allah, yang kita panjatkan kepada Allah itu, hati kita juga mesti selari dengan apa yang kita ucapkan dalam doa tersebut. Atau ada sesuatu yang menghalangi terkabulnya doa. Contoh kan, buat maksiat, contoh tinggalkan solat,
Okay, contoh lagi, apalah, buat perkara-perkara yang menyakiti orang lain, contoh menderhaka kepada kedua ibu bapa kita dan sebagainya. Hal ini merupakan perkara-perkara yang boleh menyebabkan senjata, iaitu doa yang kita miliki, dia tidak berfungsi dengan baik. Ya, dia tidak berfungsi dengan baik. Maka Imam Ibn Al-Qayyim kata kepada kita, tentu sahaja efeknya, dia guna perkataan efek kat situ, bahasa Indonesia di sini, kesannya juga tidak akan ada. Kesannya juga tidak akan ada bila kita ni menjadi orang yang menggunakan senjata itu tadi dalam keadaan yang tidak menepati syaratnya dan juga adab-adab yang telah digariskan dalam agama kita. Namun saya nak kata gini muslimah, ada hikmahnya mengapa keadaan senjata yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita diletakkan dengan keadaan yang begitu. Cuba bayangkan, bila kita sikit-sikit doa je Allah kabulkan. Kita doa je Allah kabulkan. Kita doa je Allah kabulkan. Takkah itu jadi satu perkara yang menakjubkan. Wow, bagusnya Ustazah Sakinah. Doa je kabul kan. Takkah itu akan menjadikan kita hamba Allah yang sombong? Yang menyebabkan kita rasa bangga dengan apa yang kita ada. Jadi ada hikmah di sebalik lambatnya satu doa Allah kabulkan. Ada hikmah di sebalik kenapa doa seseorang juga tidak dikabulkan oleh Allah. Kita doa perkara yang baik muslimah. Betul. Kita sentiasa doa perkara yang baik. Cuma kadang-kadang kita rasa pelik. Kenapa doa itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak kabulkan dalam kehidupan kita? Jangan berputus asa. Kadang-kadang bukan sebab kita ni tak baik, bukan sebab kita ni banyak masalah ataupun bukan sebab kita ni tidak menepati syarat dan adab yang telah ditetapkan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak menguji kita sejauh mana kesungguhan kita dalam berdoa kepada Allah. Mungkin saya kata begini, kita ada melakukan perkara yang salah. Mungkin kita ada melakukan perkara yang dosa dan sebagainya. Kita tak sedar. Yang menjadi penyebab kepada lambat doa kita dikabulkan oleh Allah. So, dalam keadaan yang sedemikian, kita perbaiki lagi taubat kita. Istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perbaiki lagi amal soleh kita. Mungkin ada yang riak, kan, mungkin ada ujub dalam amal soleh kita dan sebagainya. Wallahu a'lam, sebab kita tak pernah tahu muslimah. Kan? Kadang-kadang kita ada terdetik perasaan-perasaan yang tak baik dan sebagainya. Taubat, perbaiki lagi, muhasabah lagi. Di samping kita terus-terusan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah kabulkan doa kita. Jadi di sini sebenarnya dia cantik tau berkenaan dengan doa ni. Bila sesuatu doa ataupun sesebuah doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak dikabulkan olehnya, ia menjadi platform atau ia menjadi satu ruang untuk kita lebih memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik. Memperbaiki amal soleh kita ke arah yang lebih cantik. Memperbaiki keikhlasan kita agar ia benar-benar kita buat kerana Allah. Sebab itu penting juga. Bila satu doa tu Allah Subhanahu Wa Taala lambatkan atau Allah Subhanahu Wa Taala tidak kabulkan. Dan jangan lupa, kita juga pernah bincangkan ada doa yang bila Allah Subhanahu Wa Taala tidak kabulkan, Allah tunda di akhirat kelak. Betul tak? Kemudian ada juga doa yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak kabulkan, tetapi Allah gantikan kepada kita dengan perkara yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Dengan syarat kita tidak berhenti berdoa kepada Allah. Itu adalah beberapa rahsia doa yang telah kita bincangkan pada sesi yang lepas. Cuma pada hari ini perbincangannya lebih kepada bagaimana kita nak menjadikan doa yang kita miliki, umpama senjata itu benar-benar sebagai senjata yang bermanfaat dalam hidup kita. Iaitu dengan menjaga adabnya tadi, syaratnya. Supaya kalau kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
benar jadilah perlindungan itu kan. Kita jangan kata, alah minta doa dengan Allah pun tak jadi apa. Setan tu tetap ganggu saya apa Ustazah. Dia tetap muncul depan saya. Buat apa saya doa pada Allah? Bolehkah kita cakap sedemikian? So di sini sebab tu saya kata ia memerlukan kepada muhasabah dalam diri kita. Jika ada perkara yang kita doakan kepada Allah, yang kita panjatkan kepada Allah, tetapi masih lagi tidak dikabulkan kepada Allah, jangan sombong. Apa maksud jangan sombong? Jangan kita rasa bahawa apa yang kita buat itu tadi, yang kita doakan itu tadi adalah perkara yang sia-sia. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata Allah tak dengar doa saya Ustazah. Saya doa siang, malam, pagi, petang. Tak ada satu pun Allah kabulkan. Itu namanya kita tak sedar diri kita adalah hamba. Kalau kita sedar diri kita ni adalah hamba Allah, kita akan sedar juga seorang hamba, dia akan dapat apa yang diberikan oleh tuannya. Betul tak? Dia akan dapat apa yang diberikan oleh tuannya. Kalau tuannya tak beri, tak dapatlah kita. Adakah kita nak marah tuan kita? Kalau betul-betul saya kata, saya tidak menyamakan hal ini dengan manusia dan sebagainya, tidak. Tetapi saya nak bagi satu benda yang logik dalam hidup kita ni. Kita kerja contohnya muslimah. Kita bekerja. Kita ada bos. Sebab kita employer. Okay? Pekerja. Employee. Okay. So, kita bekerja. Pekerja dan majikan. So, di situ, sebagai pekerja, kita tak mudah-mudah untuk minta sesuatu kepada majikan kita. Betul tak? Senang-senang ke? Bos, saya nak cuti lah besok. Senang-senang ke kita minta gitu? Kita kalau minta cuti pun, mesti kena isi borang. Betul tak? Isi borang, itu pun nak kena tengok approve ke tidak cuti kita dan sebagainya. Bukan mudah kan? Jika, saya kata begini, jika kita dalam kehidupan kita ini, kita faham nak minta dengan orang atasan, mesti ada adab, mesti ada cara, mesti kena itu, mesti kena ini. Kenapa pula kita dengan Allah yang maha segala-galanya, yang maha besar daripada majikan kita tu, kan? Yang maha itu, maha ini, kita rasa diri kita hebat. Kita rasa diri kita sombong. Yang akhirnya, kita pun kata tak guna doa kepada Allah. Ini perkataan yang tak seharusnya. Sebab itu ia menjadi satu perkara yang menyebabkan doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena jaga penuturan kita saat Allah uji kita ketika kita berdoa namun doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga penuturan, jaga apa yang kita rasa itu husnuzan kita kepada Allah. Kena jaga semua tu. Jangan kita rasa bahawasanya Allah tak sayang lah, Allah itu, Allah ini. Dia bukan begitu muslimah. Sebab tu penting bila kita faham tentang agama, faham tentang konsep doa tu tadi kan. Semualah perkara-perkara yang berkaitan dengan doa ini. Bila kita doa, kita tak dapat apa yang kita nakkan tu tadi, kita akan lebih-lebih lagi angkat tangan kita minta kepada Allah. Di samping, saya kata di samping kita berusaha memperbaiki diri kita supaya kita menjadi insan ataupun hamba Allah yang lebih baik, yang lebih salihah, yang lebih baik penuturan kita, yang lebih baik akhlak kita, yang lebih baik amal soleh kita. Sebenarnya begitu yang Allah inginkan daripada diri kita. Supaya kita tak mudah-mudah menggunakan doa yang dikatakan sebagai senjata dalam kehidupan kita ini untuk kepentingan diri kita. Ya, sebab tu dia ada kadarnya, ada caranya, ada limitasinya yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan. Tujuannya dia bukan untuk kebaikan Allah tau, tapi untuk kebaikan hamba. Allah ni kalau kita tak angkat tangan, kita tak doa kepada Allah, Allah rugi ke? Tak. Allah tak rugi apa-apa. Allah tak rugi pun kalau kita tak doa kepada dia. Yang ruginya adalah kita. Sebab kita tak minta kepada Allah. Kita tak angkat tangan kita minta kepada Allah. Kerana apa? Allah Al-Mannan. Allah adalah yang maha pemberi. Yang memberikan segala-galanya. Kerana apa?
daripada hujung rambut kita sehinggalah kepada hujung kaki kita, semuanya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba, kita lemah. Kita tak mampu untuk buat apa yang kita inginkan melainkan dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sedar tentang semua itu tadi muslimah, ketika doa kita lambat dikabulkan, ketika doa kita tidak dikabulkan, husnuzan kita semakin tinggi kepada Allah dan doa kita makin kita panjatkan kepada Allah tanpa henti, tanpa putus asa. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Sebelum itu, jika sekiranya ada persoalan yang ingin diajukan, dipersilakan. Saya buka, mungkin kita boleh ambil 2 ataupun 3 soalan. Jika sekiranya ada ya, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Hayati Saidi. Oh, minta maaf ya, sini kawasan Hougang ni banyak betul bunyi aeroplan ni. Kuat betul. Baik, apa tadi? Masya Allah pengisian yang mantap. Masya Allah, tabarakallah. Adab dan akhlak sangat penting bila sang hamba yang minta betul. Adab dan akhlak kita amat penting. Kadang-kadang kan, satu perkara yang kita abaikan ialah kita sentiasa mementingkan adab sesama manusia. Tetapi kita jarang pentingkan adab kita dengan Allah. Itu masalah kita ni. Kan? Kita jarang, bahkan mungkin ada antara kita yang tak terfikir langsung adab kita dengan Allah tu bagaimana. Jadi kita kena jaga adab kita, lebih-lebih lagi ketika kita nak minta sesuatu daripada Allah. Okay? Doalah cepat bertentang mata rindu tahu tak? Maksudnya macam mana tu? Wallahu a'lam bishawab. Saya tak faham ya, maaf ya Puan Aisyah, saya tak faham statement yang diberikan tu tadi. Kita ada daripada Umi Salehah, jazakillahu khairan jazak. Wa iyyaki. Masya Allah, tabarakallah, penjelasan yang baik. Masya Allah, tabarakallah, dan perkongsian yang sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Buat kami semua, semoga Ustazah sentiasa rindu. Amin. Rahmat dan dalam kasih sayang Allah. Masya Allah, terima kasih. Oh, maksudnya rindu dengan Ustazah, begitu. Oh, Alhamdulillah ya. Jika rindu, doakan saya banyak-banyak. Semoga Allah SWT berikan kesihatan, berikan kekuatan juga ya untuk terus-terusan menjadi manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Okey. Ada soalan? Tak ada soalan ya di sini hari ini? Kira macam semuanya jelas? Kalau tak ada, mungkin kita boleh bersurai. Ya. Orang sibuk kerja. Kuliah saya ni, saya ingat ya, masa mula-mula kita on kuliah ni, mohon cepat mula kelas. Oh, okey. Masa kita sesi pertama kuliah ni, Masya Allah, tabarakallah, ramai sebab masa tu work from home kan, jadi semua orang ada di rumah. Semua orang dapat mengikuti kuliah ni secara live tepat pada waktunya. Tetapi bila dah masuk phase 2 ni, ramai orang bekerja. Saya faham tentang tu. Okey, jika tidak ada apa-apa, jazakillahu khaira ya wa iyyak Kak Ram. Jika tidak ada apa-apa persoalan, saya harap semuanya dapat manfaat daripada perbincangan pada hari ini. Jika sekiranya ada di kalangan kita yang tak sempat ya untuk mengikuti doa yang saya kongsikan tadi, mungkin nanti kemudiannya boleh ditonton semula kajian kita pada hari ini untuk kita catat kembali dan kita hafal doa yang telah kita kongsikan pada awal sesi perbincangan kita tadi. Baik, jika tidak ada sebarang persoalan, saya tutup kuliah kita pada hari ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.